Kita ni di sini akan bincangkan macam mana untuk mempunyai Ramadan yang mesra keluarga. Dan hanya beberapa cadangan yang saya dapat kumpulkan yang ingin saya kongsikan hari ini. Nombor 1, suhur dan iftar. Dua bahagian menarik yang besar pada masa ini. Jadi sesiapa sahaja yang berpuasa terutamanya pada musim panas di negara tertentu, anda akan mendapat 18-19 jam puasa, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kamu semua. Dan juga ketabahan. Jadi ia sangat suka. Jadi orang menjadikan suhur dan iftar perkara yang paling dijaga dengan betul. Ia memang menjadi sangat penting. Dan memang betul, ini juga sunnah Nabi SAW. Apa yang biasa berlaku pada suhur dan iftar? Macam mana kita punya suhur dan iftar? Jadi, saya akan memberi anda senario yang sangat tipikal. Si ibu bangun 30 minit sebelum, atau 45 minit sebelum, atau sejam sebelum keluarga yang lain. Dan apa yang ibu lakukan adalah dia turun ke dapur, dia masak dan menyediakan suhu untuk semua orang. Dan kemudian semua orang turun. Anda tahu 15 minit sebelum suhu berakhir. Sapu muka dengan tangan, gosok mata mereka dan masih mengelap air liur dari mulut. Dan semua orang berjalan dan hampir merangkak turun ke bawah. Dan tidak ada satu pun saling buat eye contact. Buat tak nampak pun. Tidak ada siapa yang bercakap antara satu sama lain pun. Dan mereka hanya ready untuk makan je. Ibu telah menghambakan diri selama 1 jam kat dapur. Lepas tu semua orang makan suhur. Lepas tu terus tinggalkan pinggan mangkuk atas meja. Tak angkat pun. Dan hanya merangkak balik ke bilik mereka. Ambil wuduk, solat betul-betul di sebelah katil. Supaya mereka dapat melakukan salam cepat-cepat dan terus berguling atas katil dan pergi tidur balik. Itulah suhur yang tipikal anda. Iftar sama juga. Apa yang akhirnya berlaku? Kita selalu sibukkan diri buat benda lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Ini sebenarnya bukan perkara yang betul di Ramadan. Untuk menonton banyak TV, bermain banyak video game, melakukan semua perkara seperti ini. Hanya untuk habiskan masa untuk sampai ke masa iftar. Sementara itu pula, si ibu sekali lagi sibuk berada di dapur selama 2 jam. Menyediakan iftar yang terbaik untuk seisi keluarga. Dan sekali lagi, kita muncul kat situ 30 saat sebelum waktu iftar masuk untuk duduk, ambil makan, isi perut dan kemudian berlari balik sambung benda yang anda buat tadi tu. Jadi ini adalah sebahagian daripada masalahnya. Kita perlu mempunyai suhur dan iftar bersama kan? Tapi inilah cadangannya. 1. Siapkan suhur bersama sebagai keluarga. Tukar dan jadikannya persiapan suhur dan iftar menjadi sebagai satu aktiviti keluarga. Jadi semua orang turun. Dan anda tahu jika 4 orang siapkan suhur sama-sama, bukannya 1 orang, tidak akan mengambil masa 1 jam pun. Akan mengambil masa 20 minit kot, lagi cepat siap. Jadi seisi keluarga perlu bangun bersama. Turun ke bawah, sediakan suhur sama-sama dan kemudian makan suhur bersama-sama. Dan kemudian bersihkan dapur bersama selepas habis suhur juga. Kerana ibu juga akan pergi solatul fajar. Ibu ingin mendapatkan beberapa qiyam dan membaca beberapa surah Al-Quran dan menghayati Ramadannya juga kan. Ia tidak adil baginya, hanya meletakkan semua tanggungjawab kepadanya. Tetapi jika kita bersiap untuk suhur bersama, makan bersama dan kemudian bersihkan semua bersama, kita pada dasarnya akan menghabiskan 1 jam bersama. Masa keluarga yang sangat berkualiti, mengadakan perbualan sikit semasa suhur, bercakap bersama. Mungkin juga boleh berkongsi hadis antara satu sama lain. Mungkin berkongsi terjemahan atau apa yang kita dengar dalam kuliah tafsir di Tarawih malam tadi bersama kan. Jadi ini adalah peluang yang sangat bermanfaat untuk satu keluarga. Suhur dan iftar menyediakan bersama, makan bersama dan membersihkan bersama sebagai sebuah keluarga. Kan? Nombor 2, solat bersama. Kita harus solat bersama sebagai keluarga sepanjang masa, tapi terutamanya pada bulan Ramadan. Terutama pada bulan Ramadan.